Kita masuk tajuk pertukaran dalam ekonomi Islam. Pertukaran ataupun exchange dalam Islam sangat penting. Kita tahu bahawa setiap manusia memerlukan barangan, perkhidmatan dan sebagainya dalam kehidupan masing-masing. Justru pertukaran adalah konsep untuk kita memenuhi keperluan manusia. Sebab kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, sejak zaman jahiliah lagi sudah berlaku pertukaran antara manusia dengan manusia lain. Sebagai contohnya kota Mekah. Mekah itu adalah pusat ataupun kota perniagaan yang terpenting ketika itu, yang menemukan antara perniagaan timur dan barat. Justru di sini kita dapat Islam sangat mementingkan aktiviti pertukaran. Contohnya Allah SWT berfirman, wa halallahu al-bai'a. Allah SWT menghalalkan jual beli. Jual beli itu adalah salah satu daripada konsep pertukaran. Justru pertukaran ini melambangkan suatu benda yang penting yang melibatkan perniagaan sesama manusia. Malahan kita tahu bahawa perniagaan adalah suatu aktiviti pekerjaan yang sangat mulia dan dituntut dalam Islam. Justru untuk bila kita bicarakan tentang pertukaran dan juga perniagaan, maka di sana satu tajuk yang sangat penting kita bicarakan adalah tentang akad kontrak. Akad ataupun kontrak berasal daripada perkataan Arab aqada yang bermaksud mengikat ataupun satu simpulan, iaitu ikatan ataupun simpulan yang mengikat perjanjian antara dua pihak. Satu pihak yang memberikan penawaran dan satu pihak lagi yang menerima penawaran. Dan ikatan kedua-dua pihak itu akan memberikan hukum, memberikan kesan syarak ke atas kedua-duanya. Justru akad ini dia meliputi proses mewujudkan sesuatu benda, perkhidmatan, barangan dan seumpamanya, memindahkannya, mengubah suai ataupun melihat kepada tanggungan, melihat kepada hukum dan seumpamanya. Contohnya, bila kita ada suatu barang, itu di bawah tanggungan kita. Tapi bila kita jual barang itu kepada orang lain, maka orang lain yang akan mengikut tanggungan tersebut. Justru terdapat beberapa jenis ataupun klasifikasi kontrak dalam Islam. Antaranya kontrak pertukaran, uqud al-mu'awadat. Contohnya murabahah, ainah, tawaru, ad-dain, BBE, baik bersama ajil, baik salam, istisna, as-saraf, al-ijarah, sewaan. Ada kontrak uqud tabaru'at, maksudnya kontrak berian. Macam wadi'ah, al-qarar, hibah, waqaf, ariyah, sadaqah. Maksudnya kita derma, kita bagi. Kemudian ada kontrak based on partnership, perkongsian, istirak, uqudul istirak, mudarabah, musyarakah, muzara'ah, perkongsian untuk siram, muzara'ah untuk tanam, ihya umawat, menghidupkan tanah mati, musaqah untuk siram tanaman. Kemudian kontrak jaminan, uqudul dhamanat, macam insurans, ataupun takaful Islam, kafalah, rahnu, hiwalah, wakalah, ejen. Inilah kontrak kepercayaan ataupun kontrak jaminan. Justru untuk membentuk kontrak kita memerlukan rukun. Jadi rukun kontrak ada beberapa perkara. Cuma dari segi mazhab dia terbahagi kepada perbezaan sikit. Antaranya mazhab Hanafi menyatakan rukun akad dalam Islam, dalam muamalat adalah sirah ataupun ijab. Aku terima, aku jual. Itu dipanggil rukun dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain, Maliki, Hanbali, dia membagikannya kepada tiga. Iaitu pihak yang berkontrak, sama ada penjual atau pembeli, penggadai ataupun pemegang gadaian, satu. Yang kedua, perkara yang dikontrakkan. Apa benda yang dikontrakkan? Dipanggil subjek kontrak. Maq'udu alaih. Dua. Dan yang ketiga adalah lafaz yang terdiri daripada ijab dan qabul. Jadi walaupun ada perbezaan mazhab di sini, tapi secara keseluruhan benda itu adalah sama sahaja. Inilah kontrak rukun yang mewujudkan kontrak. Mesti ada benda-benda ni. Okey, rukun maksudnya kalau tidak ada benda ni dianggap tidak sah. Tidak sah. Contohnya kita beli sesuatu
sesuatu barang, tiba-tiba kita tidak ada harga. Ataupun kita beli barang ada dua harga. Jadi seolah-olah syaratnya tidak lengkap lah, iaitu harga ni dia merujuk kepada subjek kontrak. Mahal al-aqdi ataupun ma'qud alaih ataupun perkara yang dikontrakkan ada dua. Satu barang, satu lagi harga. Jadi setengah ulama membagikan rukun kontrak kepada 5. Contohnya pihak pertama, pihak kedua, penjual pembeli ada 2. Yang ketiga barang. Yang keempat harga. Yang kelima adalah sirah ataupun ijab dan qabul. Okey, kita pergi ke pembatalan kontrak. Kontrak boleh terbatal jika tamat kontrak ataupun sampai tempoh matang. Dia bagi contoh dalam pinjaman. Bila kita pinjam, bila kita dah bayar semua duit tu, maka kontrak pinjaman akan terbubar, akan batal. Konsep pengkongsian. Ada banyak cara dia, antaranya rakan kongsi meninggal dunia, rakan kongsi bubar syarikat, dipersetujui semua, rakan kongsi murtad, ini dalam Islam semuanya ada, akan terbatal. Begitu juga gadaian. Ketika mana hutang dan juga barang gadaian itu dah hutang dikembalikan, barang gadaian diberi semula, maka kontrak ar-rahnu akan terbatal. Okey. Kemudian kita masuk jenis-jenis kontrak. Ini yang paling penting sebab ada banyak kontrak. Kamu boleh baca sendiri nanti, tapi Ustaz nak bagikan secara mudah saja. Yang pertama, kontrak jual beli. Iaitu kontrak pertukaran suatu barang dengan barang yang lain, dengan bayaran. Jadi ini dipanggil pertukaran barang dengan barang, dipanggil jual beli. Dia ada banyak kategori, antaranya jual harta dengan harta ataupun jual mata wang. Al-saraf kita bagi RM400, kita dapat $100. Itu dipanggil al-saraf, jual beli mata wang. Kemudian jual barang dengan barang, sistem barter ataupun bai'u muqayyadah. Muqayyadah ni maksudnya kita jual barang dengan barang, sistem barter ataupun jual salam. Jual salam ni harga bayar dulu, barang dapat kemudian. Kita panggil jual beli tempahan. Okey. Yang keduanya, bai'u murabahah. Murabahah ni dipanggil jual beli dengan keuntungan ataupun dipanggil markup. Kita beli harga RM10, kita jual harga RM12. Jadi maksudnya RM12 itu dipanggil bai'u murabahah. Sebab apa? Sebab kita ambil untung. Untung RM2 itu dipanggil murabahah. Jual beli dengan harga modal tambah dengan untung. Itu murabahah. Kamu boleh tengok syarat-syarat dia ya. Kemudian bai'u bisama ajil BBA. Jual beli dengan harga tertangguh ataupun jual sesuatu dengan harga bayaran. Takhsis dipanggil. Maksudnya kita jual dengan harga RM50, maka dia akan bayar RM50 itu setiap bulan dia bayar RM10 selama 5 bulan. Itu dipanggil bai' bisama ajil dengan harga tertangguh. Boleh baca. Kemudian bai'u salam. Bai'u salam ni bayar dulu, barang diserahkan kemudian. Contohnya kita beli barang Avon sebagai contohnya. Kita order dulu, kita tengok katalog, kita order. Ini kita nak, kemudian kita bayar. Barang tu akan sampai pada minggu hadapan. Itu bai'u salam. Tapi kalau jual beli rumah yang melibatkan barang yang lebih besar, melibatkan kontrak yang lebih besar, itu dipanggil al-istisna. Dia konsep dia sama saja. Tapi al-istisna ni dia ada perbezaan sikit. Antaranya adalah dia boleh bayar on progress. On progress contoh buat bina rumah, kita bayar siap tiang kita bayar 10%. Siap bumbung kita bayar 50%. Itu dipanggil al-istisna. Kalau as-salam ni dia bayar terus semua. Barang akan dapat kemudian. Itu beza sikit bai'u salam dengan bai'u istisna. Kemudian wadi'ah. Wadi'ah ni simpanan. Dia ada dua. Satu yadul amanah. Ini tanpa sebarang cas, tanpa sebarang upah ataupun tanpa penyimpan menggunakan barang. Tapi kalau penyimpan itu dia nak guna barang kita ataupun dia ada bagi upah sikit ataupun melibatkan bayaran imbuhan, itu yadul dhamanah. Kalau yadul amanah simpan saja. Tapi kalau melibatkan lain-lain, contohnya nak guna, lepas tu ada upah, dipanggil yadul dhamanah. Simpan juga. Itu bezanya. Kalau kamu minta kawan simpan handset, lepas tu orang yang simpan tu kata okey aku simpan sehari RM1, dia ambil upah. Itu dipanggil
wadiah yadud dhamanah. Kemudian yang seterusnya mudharabah. Mudharabah adalah perkongsian antara dua pihak, iaitu pemodal dan juga pengusaha. Maksudnya kita nak buat suatu kerja, projek, kita kongsi duit, maka keuntungan daripada perkongsian tu dibahagi kepada kedua-dua orang yang mengeluarkan modal dan mengusahakan itu ikut nisbah peratusan yang telah dipersetujui. Ini dipanggil mudharabah. Kita panggil macam pelaburan lah. Pelaburan. Boleh kita bagi duit, kemudian bank mengusahakan. Contohnya kita bagi duit, bank mengusahakannya. Maka keuntungan dibahagi, dua ikut nisbah yang dipersetujui. Contohnya kalau keuntungan 60-40. 60 dapat kepada bank, 40 dapat kepada kita. Itu boleh mudharabah. Kemudian satu lagi, perkongsian juga dipanggil musyarakah. Ini partnership. Maksudnya dua-dua orang keluarkan modal dan dua-dua orang mengusahakannya. Maksudnya keuntungan dibahagikan sesama mereka. Ikut perjanjian lah. Ini dipanggil musyarakah. Macam company kan. Ada share kan. Ini dipanggil musyarakah. Kemudian yang seterusnya adalah ijarah. Ijarah sewa. Sewa ataupun upah lah. Contohnya kita menjual manfaat ataupun perkhidmatan. Maksudnya kita beri perkhidmatan, beri manfaat. Contohnya kita ambil upah buat rumah. Konsepnya ijarah. Satu. Kemudian tapi biasanya bila disebut kepada ijarah ni, dia lebih membawa kepada maksud sewa. Sewa iaitu kita mengambil manfaat. Contohnya ada rumah, kita sewa rumahnya. Sewa, kita bayar duit kan. Itu dipanggil ijarah. Dalam kontrak pemakai Islam ada ijarah. Contohnya ijarah muntahiyah bitamli ataupun ijarah sumul bait. Itu kita kena tambah lagi belajar. Upah kadang-kadang disebut ijarah, tapi ada lain kontrak, kadang-kadang kita panggil upah ujrah. Ataupun ju'alah. Biasanya kalau dalam kamu ambil duit PTPN bagi contohnya pinjaman kan, kamu kena bayar balik. Tapi bila bayar balik tu kita ada kena cas sikit. Itu dipanggil ujrah. Ujrah upah kepada pihak yang memberikan pinjaman itu untuk bayar sewa bangunan, duit elektrik, duit api, telefon, dia buat surat kepada kita. Itu ujrah dipanggil. Konsep dia lebih kurang sama dengan ijarah lah. Tapi ijarah ni biasanya lebih kepada sewaan. Okey, ar-rahnu gadaian. Maksudnya kita menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai cagaran untuk mendapatkan duit hutang. Contohnya kita ada emas kita ni 10 gram. 10 gram kita dapat dalam 2,000 sebagai contohnya, kita pergi gadai. Maka nilai emas tu 2,000 tapi kita mungkin hanya dapat lingkungan 70% saja, iaitu 1,400 saja. Jadi bila kita nak tebus balik, kita kena bayar 1,400 tu sekali dengan upah simpan. Upah simpan based on hari dan juga based on bulan. Itu dipanggil ar-rahnu. Kemudian al-kharat. Al-kharat ni hutang. Dalam al-kharat ni banyaklah istilahnya, antaranya ad-dain, as-salaf. Tapi ringkas ceritanya adalah pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain. Contohnya hutang lah, kita hutang duit. Istilah selalunya disebutkan ariyah, tapi ariyah ni dia merujuk kepada apa yang dipanggil pinjaman. Pinjam dengan hutang lain. Pinjam dengan hutang lain. Ariyah macam kita pinjam pen, itu tak dipanggil kharat. Hutang itu dipanggil pinjam. Dia ada beza. Kemudian yang seterusnya wakalah. Wakalah ni ejen ataupun satu kontrak melantik orang lain untuk menjalankan tugas bagi pihak. Jadi wakalah ni adalah akad yang melantik orang lain mewakili tugas kita. Dalam aplikasi kita ni kita panggil ejen lah. Contohnya takaful, ada ejen. Nak jual rumah, ada ejen. Ataupun nak lantik lawyer dalam mahkamah, juga ada ejen. Kita panggilkan sebagai wakalah lah atas tugas dia sebagai lawyer. Kemudian yang terakhirnya adalah khiyar. Khiyar ni adalah pilihan. Maksudnya bila kita menjual ataupun membeli sesuatu, kita ada hak untuk menerus ataupun membatalkan kontrak jual beli tersebut. Jadi khiyar ni ada 3 jenis. Satu khiyar majlis, iaitu khiyar menerus ataupun membatalkan jual beli ketika kita masih berada dalam majlis tersebut sebelum berpisah lagi.
dalam kedai lagi, tak pisah lagi, boleh kita batalkan. Kemudian kontrak syarat, iaitu menerus ataupun membatalkan jual beli jika terdapat syarat ataupun condition. Contohnya syarat kata barang boleh dikembalikan dalam tempoh 3 hari, maka kita kembalikan. Itu dipanggil khiyar syarat. Yang ketiganya khiyar aib, iaitu menerus ataupun membatalkan jual beli pilihan kita jika terdapat kecacatan pada barang. Contohnya kita beli, balik-balik tengok-tengok, baju kita beli tu butang tak ada satu. Itu dipanggil aib, cacat, kita boleh pulangkan semula. Ini wujud dalam Islam dipanggil khiyar ataupun pilihan untuk menerus ataupun membatalkan kita punya pembelian. Ustaz Asal setakat itu saja untuk kuliah berkaitan pertukaran dalam Islam. Mudah-mudahan kamu semua mendapat pengetahuan